واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat dua lagi ayat pada halaman yang ke-44. Kali ini kita berada pada juz yang ketiga, melihat kepada perbincangan infak. Bagaimanakah tata cara untuk kita mendapat manfaat yang terbaik daripada amal kebaikan ini. Kita bersama pada hari ini Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz Fahil? Alhamdulillah. Ya, kita masih lagi Ustaz dalam bab infak sekarang ini. Ya, kalau kita melihat pada tema kita pun Quran Salat Infak dalam My Quran Time ini mengambil inspirasi daripada surah Fatir. Ya, sebenarnya Quran Salat Infak ini memang disusun juz pertama Quran banyak. Solat pada juz yang kedua banyak sistem-sistem, dan juz yang ketiga ini banyak cakap tentang infak, dan infak yang paling hebat ini adalah perjuangan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi hari ini bersama dengan Ustaz Tirmizi kita sama-sama ingin baca. Kita mulakan dulu dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi dua ayat yang kita akan baca pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-262, larangan bersikap buruk setelah berinfak. Ini adalah adab dalam infak untuk kita tidak terjauh daripada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 263, beri ucapan yang baik dan saling memaafkan selepas kita berinfak. Ini juga adalah tata cara tambahan untuk sama-sama kita beri perhatian, dan mari sama-sama kita baca ayat 262 dan 263 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Sila Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi. Alhamdulillah, kita dapat menyambung pengajian kita hari ini dua ayat lagi, 262 dan 263 sambungan. InsyaAllah, dan kepada semua sahabat-sahabat boleh seperti biasa kita share dahulu, kita sebarkan majlis ilmu kita My Quran Time ini, dan insya-Allah sama-sama terlebih dahulu kita baca ayat 262 dan 263. Moga-moga kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله
Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 262 dan ayat 263. 262 ini adalah kesinambungan ayat 261, bahawa Allah ini amat luas ganjarannya dan Allah amat mengetahui apakah kualiti bagi orang yang berinfak fi sabilillah. Salah satu kualiti yang berada pada diri kita, pada tuan-tuan yang berinfak untuk perjuangan fi sabilillah, sebagaimana kita bincangkan sebelum ini, fi sabilillah ini adalah untuk menaikkan agama, untuk menyebarkan agama, melawan kepada musuh agama Islam itu sendiri. Maka kalau kita berinfak, pastikan Allah nyatakan alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha, iaitu mereka yang mendapat ganjaran yang betul-betul daripada Allah, sama ada 700 kali ganda ataupun lebih, ustaz ya. Ideanya ialah dia mestilah infak hartanya. Dia bukan sekadar infak senyum je lah. Senyum je saya infak ni kan, bukan. Ya, yang itu sedekah, itu lain, ayat lain yang kita akan bincangkan. Tapi yang ini memang kena keluarkan duitnya, kena gunakan kereta ke, rumah ke, apa-apa sahaja yang bersifat amwal. Baik. Mengapa amwal ini penting? Kerana amwal ini sebenarnya extension daripada hayat kita, Ustaz. Kita kan kerja kan, kalau kita cari duit ke apa sebagainya itu adalah nyawa kita. Jadi kita dah guna nyawa kita itu, kita tukar dengan dibayar gaji contohnya. Maka apabila seseorang itu ada harta, dia amat sayang pada harta. Tetapi kalau katakan, saya gunakan harta saya, extension daripada nyawa saya ini untuk menyiapkan rumah saya di syurga nanti, maka itulah kaedah yang terbaik. Dan di dalam ayat 262 ini adalah fokus kepada perjuangan agama fi sabilillah. Baik, jadi syarat untuk memastikan ganjaran pada ayat 261 ini tidak terbatal adalah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Dua perkara, Ustaz ya. Satu manna dan yang keduanya adalah adha. Apakah maksud manna? Manna ni maksudnya dia membangga-bangga dan mengungkit-ungkit. Contohnya dia dah derma untuk masjid, pasal masjid ni untuk menegakkan agama Allah SWT, perjuangan Al-Quran contohnya, ataupun saya sudah derma untuk sponsor seseorang untuk belajar agama, belajar Quran untuk disebarkan kepada seluruh dunia contohnya. Maka kalau seseorang itu melakukan manna, dia cakap apa? Dia cakap saya lah yang sponsor dia tu. Projek masjid tu kalau tak ada daripada akaun saya, sebenarnya masjid tu mungkin tak ada kot. Ya. Perkataan-perkataan itu adalah amat dilarang. Kerana apa? Kerana bagi sesiapa yang inginkan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan inginkan ganjaran daripada manusia. Dia tak ada pula dengan dia derma tersebut dia pergi letak cek besar-besar kan. Tapi mungkin ada orang tanya, tak boleh ke kan? Kalau ianya sebagai report, sebagai laporan bagi peringkat syarikat untuk nanti nak tunjukkan bukti dia dah sampaikan bagi pihak syarikat, itu lainlah, Ustaz kan. Tapi kalau katakan derma RM2, dia kata sila pastikan kamera angle betul-betul kan, dan masuk TV untuk derma RM2 tersebut, maka orang inilah digelar sebagai orang yang manna. Sama ada dia memang nak gambar itu untuk tunjuk pada orang lain, apatah lagi kalau dia mengungkit kepada segala pemberian yang ada pada perjuangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, ya, yang diterangkan pada ayat ini adalah wala adha. Maksud adha ini adalah menyakiti, Ustaz. Menyakiti ini ialah dia contohnya dia derma untuk masjid contohnya, dan dana itu digunakan untuk bayar imam kan. Dia kata pada imam dia, kalau saya tak derma kepada masjid ini, awak tak makan. Contohnya perkataan-perkataan begitu. Ataupun kalau katakan saya ini tidak mendanai bagi projek Quran ini tak ada, tak sampai ke sini. Maka perkataan-perkataan yang menyakitkan bagi orang yang menerima sumbangan ataupun infak tersebut, maka itu juga adalah membatalkan kepada ganjaran yang Allah tawarkan pada ayat 261. Jadi ini adalah sebagai satu peringatan kepada ini orang yang berjuang fi sabilillah, Ustaz ya. Walau berjuang fi sabilillah derma banyak berjuta-juta, maka kita nak pastikan kita mendapat ganjaran, jangan buat dua perkara ini, manna dan juga wala adha. Dan adha ini sebenarnya dia menyakitkan hati orang tersebut. Akhirnya orang itu pun mungkin dia rasakan bahawa sebenarnya rezeki yang dia bagi ini datang daripada siapa? Dia punya ke ataupun daripada
daripada Tuhan. Itu sebabnya mengapa tidak dibenarkan manna wal adha ini dilaksanakan. Kerana orang yang bercakap, yang mengungkit ini, dia merasakan dia yang cari duit, dia punya harta. Tetapi orang yang benar-benar imannya jelas, dia tahu bahawa saya banyak dalam akaun saya ada kereta ke, saya ada duit ini bukan saya punya. Ini adalah razaqnakum, iaitu yang kita belajar pada awal ayat ketiga surah Al-Baqarah, kami rezekikan, Allah yang rezekikan. Ini rezeki Allah pinjam melalui akaun saya nak bawa dia sampai ke akhirat saja. Jadi ini adalah kesan kefahaman tentang iman yang benar kepada Allah Subhanahu taala yang kita belajar daripada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tahu bahawa Allah yang berkuasa, Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang boleh al-hayyu al-qayyum dalam hidup. Maka dengan sebab itu ketika menderma seseorang itu berjuang, dia tahu bahawa dia pinjam daripada Tuhan untuk membina kehidupannya di dunia dan sampai ke akhirat. Dan Allah mengingatkan apakah kesan kalau kita tidak membuat manna wal azab, apakah kesannya? Kita berehat sebentar, kembali semua selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat Infaq. minhuma jahina warzuqna tilawatahu. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف
Surah Kembali kita dalam Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Sama-sama kita melihat kepada ayat 262 dan ayat 263 sebentar tadi. Dan Alhamdulillah kita sudah pun melihat pada bahagian pertama pada ayat 262 tentang janji Allah kepada mereka yang berinfak tetapi mempunyai satu syarat, iaitu tidak melakukan manna wal adha. Manna mengungkit ataupun membangga-banggakan, dan yang keduanya adalah tidak menyakiti kepada orang yang menerima, yang terlibat dengan sumbangan yang kita berikan. Jadi ini adalah dua perkara yang perlu diberi perhatian, dan lebih daripada itu Allah menyambung pada ayat 262 ini Ustaz ya, tentang apa ganjaran ya. Ganjaran kalau dapat jaga kita buat infak fi sabilillah tanpa manna wal adha, iaitu lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka adalah ganjaran dari sisi Tuhan ya. Ganjaran dari sisi Tuhan inilah sebenarnya sesuatu yang amat berharga, kerana bagi orang yang manna wal adha, yang suka membangga menyakiti hati orang ini, ialah dia nakkan ganjaran daripada manusia. Dia kalau jadi AJK tu, dia kalau boleh, walaupun dia AJK biasa ataupun ahli qaryah biasa, tapi dia nak dia punya pendapatnya diterima dalam masjid itu. Kerana apa? Saya yang paling banyak sekali du kubah atas tu. Kubah itu kalau tak ada duit saya, kan, dia nakkan kalau boleh letak nama dia kat atas kubah tu. Kan, lebih kurang begitulah ideanya. Jadi apabila orang ini membangga-bangga ataupun menyakiti, sebenarnya dia inginkan ganjaran daripada siapa? Daripada ahli qaryah ataupun daripada AJK ataupun daripada orang-orang di sekitar. Tetapi kalau tidak melakukan perkara ini, Allah kata lahum ajruhum inda rabbihim, mereka lah yang sebenar-benarnya mendapat ganjaran di sisi Allah. Wala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan pada mereka. Wala hum yahzanun, iaitu tidak ada kesedihan. Kalau kita perasan pada ketika kita baca surah Baqarah Ustaz ya, ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan bersama iblis ke atas muka bumi ini, Allah menyatakan kalau ikut pada Quran ya, kalau ikut pada Quran hidayah daripadaku, maka tidak ada kebimbangan, tidak ada kesedihan. Kan ayat ni macam banyak kali berulang, tapi di sana itu bercakap tentang hidayah, bercakap tentang Quran. Juz yang pertama. Kalau juz yang ketiga ini ialah kalau seseorang itu berinfak, tidak ada manna wal adha, maka dia juga akan mendapat wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, iaitu satu, tidak ada kebimbangan, dan yang keduanya tidak ada kesedihan. Mengapa dua perkara ini penting? Punca stres dalam dunia ini Ustaz, dua je. Ya, dalam penyakit psikologi kita tahu sumber penyakit psikologi ya, stres, anxiety dan sebagainya. Satu ialah pada perkara yang ke depan namanya bimbang, dan perkara yang ke belakang namanya sedih. Dua perkara saja. Jadi apabila seseorang itu banyak berinfak, kalau dalam juz pertama banyak baca Quran ya, banyak baca Quran, dia akan dia tidak mudah stres. Tetapi kalau juz yang ketiga ini, kalau seseorang itu banyak berinfak, dia akan dapat wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi ini sebagai satu hadiah daripada Allah SWT, dan sudah tentunya bercakap tentang wala khaufun alaihim wala hum yahzanun ini bukan sekadar di sinilah Ustaz. Rasa kat sini, di sini kalau kita perasan perkataan khauf itu dalam bentuk kata nama. Kalau yahzanun itu dalam bentuk kata kerja. Jadi kata kerja ini dia selalu datang. Ya, kalau khaufun ini kalau antara kata nama dan kata kerja, kata nama lah yang paling stabil sekali. Maksudnya dia selalu datang, dan yahzanun ni kadang-kadang datang. Tetapi bila Allah menggunakan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, realiti dalam hidup kita ini, kalau kita menderma, yang kadang-kadang itu pun akan jadi kurang Ustaz. Sedih tu akan jadi kurang, dan khaufun itu kerana ianya dalam bentuk kata nama, maksudnya dia selalu datang walaupun orang itu menderma, masih lagi ada kebimbangan. Ya, masih lagi ada kebimbangan. Kebimbangan apa? Khawatir. Kebimbangannya ialah kita punya amal tak cukup, amal kita tidak diterima Allah, kita takut kita ni derma riak kerana kita takut Allah tak terima segala amal kita, dan takut kita ini diazab oleh Allah SWT. Jadi khaufun masih ada Ustaz ya. Khaufun masih ada lagi, tapi yahzanun itu benda-benda sedih itu, orang lain sedih kalau ada kematian ke, ada apa, kalau dia punya kucing mati ke, anak ikan emas mati pun, dia sampai 2 hari je lah berkabung contohnya kan. Tapi bagi orang yang selalu menderma ini, benda yang dah pergi-pergi kan, dia akan move on dengan kehidupan. Pasal apa? Pasal dia tahu saya ini sedang membina kehidupan di akhirat yang forever, yang lebih lagi berpanjangan. Jadi mari sama-sama kita baca sekali lagi ayat 262 ini untuk memberi pasak dalam hidup kita. Lagi kita menderma, jangan diikuti dengan manna wal azza, maka insya-Allah kita akan dapat ganjaran
dan kita ganjaran di sisi Allah satu di akhirat nanti. Yang keduanya ialah tidak ada penyakit ketakutan melampau dan juga penyakit kesedihan di atas dunia ini, apatah lagi sampai di syurga yang penuh nikmat nanti insya-Allah. Ayat 262 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, Alhamdulillah kita pasakkan selagi ayat 262 setelah kita mengetahui bagaimana isi kandungan tadaburnya. Mudah-mudahan kitalah yang menjadi golongan orang yang tidak akan mendapat kesedihan dan kehinaan dan mendapat kebaikan di hari akhirat di atas amalan bersedekah kita. Marilah sama-sama kita mengikhlaskan diri kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita. A'udzubillahi minasyaitanir الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله. Surah Al-Azim, kita bacaan ayat 262 untuk mengingatkan kepada kita apakah kesan apabila kita menderma pada jalan Allah tanpa diikuti dengan menawal adha, dengan membangga-bangga, mengungkit dan juga menyakiti kepada orang yang kita bantu ataupun derma. Jadi ganjaran yang Allah berikan ini adalah satu perkara yang kita dambakan, yang kita perlukan, kita doakan agar kita dapat dijaga wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan daripada ayat ini kita tahu bahawa perjuangan kita dalam hidup ini Ustaz ya, kalau kita berinfak pastikan jaga-jaga selepas itu. Istilah la yutbi'un itu maksudnya follow up selepas itu akan ada unsur-unsur yang boleh menyebabkan kita ini rasa nak bangga. Pasal kalau tidak Allah tak cakap begini Ustaz ya. Yang keduanya ialah apa? Iaitu menyakitkan hati orang. Pasal orang itu boleh menyakitkan hati kita. Contohnya lah kalau katakan macam tadi dia dah derma untuk perjuangan Al-Quran contohnya. Orang tu tak cakap terima kasih. Kan sakit hati kan kalau kita tidak kembali balik kepada ayat awal juz pertama surah Al-Baqarah, iaitu orang yang sakit hati ini kerana apa? Ada masalah keimanan tentang Al-Quran itu sendiri. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Ada penyakit. Jadi bila ada penyakit sakit hati Ustaz ya. Jadi dia kalau dia derma kat orang, dia bagi kepada masjid, masjid tak bagi ucapan surat terima kasih kepada dia, resit pun tak bagi kan. Dia akan mula sakit hati, dia say, tak nak lagi derma pada masjid ini pasal masjid sana tu dia masukkan gambar saya dekat Facebook contohnya. Maka perkara ini yang perlu kita beri perhatian agar jangan sampai ya ganjaran daripada Allah lahum ajruhum inda rabbihim itu terabai ataupun dijauhkan daripada kita. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini kita saksikan, iaitu perkataannya ialah alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perkataan yang kita ingin fokuskan adalah nafkah ataupun infak. 111 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah An-Nisa, dalam surah Al-Anfal, surah At-Taubah sebagai salah satu daripada amal yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesan daripada keimanan yang jitu kepada Allah. Dan kita doakan agar kita menjadi umat yang suka berinfak kerana kita tahu bahawa ia adalah bukan mengurangi harta kita tetapi sedang menyiapkan rumah ataupun memindahkan segala apa yang kita peroleh di dunia ini ke akaun akhirat untuk ganjaran tanpa batas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kembali semula sebelah sini dalam My Quran Time, Quran Salat Infak insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya
جاهينا وارزقنا تلاوته. Yang biasa tadi kita ada sebut sikit yang setengah-setengah orang berpendapat kata malam tu berlaku pada satu masa sahaja. Ini tak tepat lah, sebab tak tepat berdasarkan hadis dan juga tak tepat berdasarkan ayat Al-Quran sendiri. Yang kedua, antara yang biasa orang kata petandanya itu adalah pokok sujud, pokok sujud, macam-macam lah. Kubah masjid jatuh, terbalik ke atas tanah. Itu semua petanda-petanda yang tidak ada di dalam nas. Mungkin pengalaman lah, saya kata itulah kata pengalaman setengah-setengah orang tu, dia cerita pengalaman dia, tapi kita tak tahu sebenarnya pengalaman dia tu berdasarkan pokok betul-betul tumbang ke apa kan. Ribut ke apa kan. Ada orang dia kata saya letak pokok, sangkut kain tuala di dahan, esok pagi tengok dia atas kan. Mungkin malam tu ribut, kita tak tahu kan. Dia ingat dahan yang sama yang dia dah sangkut tu, tengok ada kat atas. Itu pun antara kepercayaan yang masyarakat ingat itu adalah tanda Al-Qadar, tapi sebenarnya tidak. Dia bukan tanda Al-Qadar, mungkin itu pengalaman masing-masing yang berbeza daripada satu kan dan orang yang lain. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. نسمات هواك لها رجو تحيا وتعيش بها المهج. نسمات هواك لها رجو تحيا وتعيش بها المهج. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat terus setia dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Dan Alhamdulillah kita sebelum kita masuk pada ayat yang seterusnya 263, kita nak dengar pula apa lagi kupasan ataupun ayat Al-Quran tentang infak sedekah ini, kerana begitu panjang sekali perjalanan infak, bukan terhenti pada kita meletakkan duit dalam tabung semata-mata ataupun kita senyum saja dekat tabung. Ada cerita tu kan, dia letak duit kan, terletak duit dalam lebih lah, letak duit dalam RM100, kemudian dia tersilap masuk, dia nak masuk RM10 tapi dia masuk RM100. Dia nak minta kepada AJK masjid tu pulangkanlah RM90 tu. Jadi berlakulah macam mana dia nak minta kepada AJK masjid kan, nak kena betul-betul meyakinkan betul ke dia letak ni kan. Tiba-tiba buka tabung tak ada pun RM100 tu. Tak ada. Parah juga kan. Jadi itulah berkaitan dengan sedekah ni, banyaklah dia punya perjalanannya sebelum dan selepas ketika kita meletakkannya. Sebab itulah sebaik-baik perbuatan tu kita gunakanlah dengan nak baca Quran pun kita auzubillah, bismillah, dengan nama Allah. Mudah-mudahan kita beri itu di atas nama Allah, itu dengan kerana Allah, bukanlah kerana selainnya. Kalau orang tak terima kasih pun, kata Ustaz Faz tadi, tak apalah, sebab kita mengharapkan Allah, bukan mengharapkan balasan sesama manusia itu. Alhamdulillah, kita nak tengok sikit sedikit tajuk kita pada hari ini. Boleh tengok slide kita, apakah slide yang akan muncul. Menyempurnakan hukum nun mati dan juga tanwin dalam ayat qaulun, ayat kita ambil pada ayat 263. Boleh kita fokus pada nun mati dan tanwin lah, ada beberapa tempat, ataupun kita fokus pada tanwin saja. Kerana perbahasan berkaitan nun mati dan tanwin ini dia sekaligus serentak. Maksudnya sama ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf Al-Quran, maka berlakulah hukum hakamnya. Kalau tak nun mati, tanwin, dua itulah. Maka hari ini tanwin banyak. Qaulun, tanwin pada lam. Ma'rufun pun tanwin juga. Wa maghfiratun pun tanwin juga. Khairun pun tanwin juga. Min sadaqatin pun tanwin juga. Yatba'uha adhan, tu tanwin juga. Okey, cuma saya baca secara tanwin, kerana tanwin ni adalah suara nun mati. Tanwin ni apa dia? Kalau orang tanya apakah istilah, apakah yang dimaksudkan dengan tanwin? Tanwin adalah suara nun mati. Cuma dia tak ada rupa nun je. Rupa nun tak ada. Tapi fungsi dia adalah nun mati. Sebagai suara nun mati. Kalau kita sebut nun mati saja, tak nampak nun. Susah hati pula. Mana pula nun ni, cari tak jumpa. Kalau tak baca Quran.
Kan? Maka tanwin inilah adalah suara nun mati. Suara adalah suara dia. Qaulun. Mari mana tu? Bunyi nun mati. Oh, ada tanwin. Tanwin tu adalah suara nun mati. Maka kat sini yang pertama qaulun. Tanwin berjumpa dengan mim. Apa hukum dia? Boleh jawab. Kat rumah pun jawab. Dekat studio pun jawab. Apa hukum dia? Hukum dia apa? Idgham. Macam tak yakin je. Ma'al gunnah. Yang pertama. Yang kedua, ma'rufun. Jumpa dengan waw pula. Idgham ma'al gunnah juga. Okeylah, boleh terima betul. Idgham ma'al gunnah juga. Lepas tu wa maghfiratun khairun. Dan jumpa dengan huruf kha. Hukum dia izhar hakiki. Halki izhar halki. Halki Okey. Kemudian khairum tanwin jumpa dengan mim pula. Sama juga, izhar haki juga. Tak. Dia hukum dia idgham ma'al gunnah. Masya-Allah. Okey. Kemudian sadaqatin yatba'u hadza. Tak payah jawablah. Betul belaka jawab, biasa jawablah. Tanwin jumpa dengan ya juga hukum idgham ma'al gunnah dekat situ. Okey. Jom kita sempurnakan hukum tanwin ini. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. 1, 2, mula. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Bagaimana kita dengar kalau kat studio, dekat rumah pun sama juga. Kita dengar bunyi suara berdengung je. Kong, 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 kong. Memanglah sebab dia berkaitan dengan dengung. Berkaitan dengan suara nun mati. Nun ni tak akan berlaku melainkan suara mesti masuk hidung. Tempat gunnah, suara sengau, suara gunnah, suara dengung itu berlaku di hidung. Sebab tu kita bunyi. Dan suara dengung ni dia tak boleh bunyi kuat. Dia masuk hidung. Sekadar tu je. Dia tak bunyi. Itu suara mat. Ya. Macam kalau apa nama ni. Kori-kori tarik tu tapi kalau contoh tu lebih pada kori belah-belah India lah. Dia dia irama dia tu dia terpengaruh dengan cara dia. Cuma bunyi tu kan. Cara Bollywood tapi Quran tu dia kena ikut disiplin lah. Cuma kalau kita buat burdah tu tak boleh sampai menambah huruf lah. Alunan tu biasalah. Ya. Jangan ya. Tu dah jadi macam itulah bunyi-bunyi macam lagu-lagu lah kan. Tambah huruf tu tak boleh. Tu contoh dia. Okey. Suara dengung dia bunyi macam tu je sebab dia di hidung. Dia tak boleh lepas macam suara. Kalau kita je qaulum ma'rufu nak masuk ma'rufu dia tak masuk hidung. Dia pergi mulut. Ma'rufu tak boleh. Ma'rufu ni mesti suara begitu. Tu tempat dengung. Okey. Jadi kalau orang tu dibaca nak memperkuatkan suara sampai dia mengurangkan gunnah tak boleh. Tak boleh. Kadang-kadang kita nak kuatkan suara nak bagi orang dengar. Nak bagi biar dia dengar kita sebut tu. Tapi bila kerana kekuatan suara kita tu lari daripada makhraj dia, tempat dia. Maka tak kena. Tak boleh. Okey, baik. Okey, sekali lagi. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. 1, 2 mula. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Sekali lagi Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha.
صدقة يتبعها أذى والله غني حليم 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 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم الله غني حليم. Setakat ni tak ada lagi yang tersumbat hidung lah. Okay, walaupun baca hari ni bunyi berdengung. Kalau penonton di rumah kurang dengar suara kat studio ini, bukan mereka semua baca. Cuma hari ni suara banyak masuk di khusyum, di bahagian rongga hidung. So, itulah suara gunnah. Bunyi begitu. Tapi kalau tak letak pada tempat yang sepatutnya, seperti min sadaqati yatba', tak boleh. Sadaqati yatba'uha, bunyi begitulah. Kan bunyi suara gunnah, suara di khusyum, rongga hidung. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam My Quran Time. Jangan ke mana-mana. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته ataupun sudut yang sedikit berbeza. Saya nak cerita tentang bagaimana Saidina Abu Hurairah ni dikritik oleh orientalis. Ustaz ni tahu tak orientalis tu apa? Orientalis ni macam orang barat ke macam mana? Betul lah. Orientalis ni adalah pengkaji daripada barat, ambil daripada perkataan oriental. Maknanya orang yang mengkaji tentang orient, iaitu timur, yang berasal daripada barat, maknanya orang barat yang mengkaji tentang Islam. Yang ni salah satu subjek yang saya mengajar di USIM, maknanya bagaimana orientalis mengkritik ataupun mengkaji tentang Al-Quran dan hadis. Salah sebuah kritikan yang dikenakan ke atas Abu Hurairah adalah salah sebuah kritikan yang dikenakan oleh orientalis ke atas hadis adalah mereka mengkritik Abu Hurairah. Seorang tokoh mereka yang terkenal namanya Ignaz Gottsicher. Ignaz Gottsicher ni orang Hungary. Orang Hungary bukan orang lapar, orang Hungary maknanya berasal daripada Hungary. Dia berasal daripada barat tapi dia belajar di Azhar. Masya-Allah, maknanya واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini kita melihat kepada ayat 262 dan 263 dan alhamdulillah kita sudah pun melihat bagaimana Allah memberikan pendidikan kepada kita bagaimana untuk memastikan kita mendapat ganjaran di sisi Allah, tidak bimbang, tidak ada kesedihan. Menurut Ibnu Kathir pada membincangkan tentang istilah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wala khaufun alaihim itu maksudnya mereka tiada kebimbangan terhadap ngerinya dan seramnya hari kiamat, ya. Dan orang-orang yang derma, infak banyak dan tidak diikuti dengan manna wal adha, orang-orang ini tidak sedih, ya, tidak sedih kerana terhadap anak yang mereka tinggalkan, mereka tidak bersedih hati terhadap kehidupan ataupun perhiasan dunia yang telah mereka hilang kerana mereka tahu bahawa mereka sudah pindahkan kepada akaun ataupun kepada daerah akhirat suatu hari nanti. Jadi ini adalah cara fikir yang dibawakan oleh Al-Quran menurut Ibnu Kathir bahawa sebenarnya seseorang itu ada harta, dia cepat-cepat ingin pindahkan ke akaun akhirat berbanding untuk anak, Ustaz, ya. Anak pun sampai dikomentar oleh Ibnu Kathir kerana anak ni memang perlulah, Ustaz, ya. Bukannya kita terus tinggalkan kosong kan, tetapi taklah itu segala-galanya kerana rezeki memang ada masing-masing. Walaupun kita ada harta, tak semestinya menjadi rezeki pada anak. Kadang-kadang kita dah tinggalkan banyak-banyak untuk anak, rupanya kereta tersebut rosak, habis, tak jadi rezeki dah pun, ya. Tetapi kalau kita cepat-cepat transfer kepada akaun akhirat, itulah yang paling pasti akan menjadi ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana untuk memastikan lagi, kalau tadi fi sabilillah pada ayat 262, bagaimana pula kalau saya bagi untuk anak yatim, pada orang-orang di sekitar saya, itulah yang dinamakan sedekah. Ayat 263 memberi pelajaran kepada kita, dibaca bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم والله غني حليم صدق الله. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Jadi dalam ayat 263 berpindah kepada istilah sedekah. Kalau kita bincang sebelum ini fi sabilillah, maksudnya ini kalau kita derma untuk menaikkan agama Allah. Tetapi pada ayat 263 ini kita beri nafkah kepada anak, pada suami, pada isteri, kita memberi derma kepada anak yatim, kita memberi derma kepada orang miskin contohnya. Semua ini digelar sebagai sedekah. Maka apakah disiplin kepada aktiviti sedekah ini? Allah menyatakan qaulum ma'ruf wa maghfirah, iaitu perkataan yang baik dan juga keampunan itu adalah lebih baik daripada sedekah yang diikuti oleh adha. Di sini adha saja, Ustaz, ya, tidak ada manna. Pasal apa? Pasal sebenarnya dalam tugas seorang bapa contohnya, dia tak adalah nak kena bangga-bangga sangat. Sayalah sebenarnya yang memberi nafkah, tak ada cakap begitu kan. Tetapi apabila adha ini adalah satu tindakan yang lebih spesifik, ya, apabila si ayah mungkin dah mencari nafkah, kemudian mungkin si isteri ataupun si anak tidak berkata perkataan-perkataan yang baik ataupun tak cakap terima kasih ataupun mungkin dia membuat perkara yang tidak mengikut kehendak si ayah, maka pada waktu itu boleh sahaja si ayah itu menyakitkan hati si anak kan. Abah ni cari rezeki pada kamu, kemudian kamu buat begini, tak belajar bersungguh-sungguh. Itu adalah adha. Ya, dia tak boleh cakap rezeki ada kaitan dengan belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh, sila belajar sungguh-sungguh, sila solat. Tak ada kaitan dengan rezeki. Kerana apa? Kerana rezeki ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi banyak, sikit, dan kita bagi si bapa yang mencari, itu tanggungjawab. Itu adalah amanah, bukannya sebagai satu perkara yang menyebabkan kita layak untuk menuntut daripada anak ataupun si isteri. Jadi apabila ayat 263 ni Allah bawakan tentang sedekah, perkara pertama qaulun ma'ruf, itu adalah
adalah perkara yang penting diberi perhatian. Cakap elok-elok Ustaz ya. Cakap elok-elok. Dan yang keduanya wa maghfirah. Mengapa maghfirah, keampunan diberi penekanan di sini? Kerana bila kita beri sedekah ya, orang-orang yang mendapat bantuan ataupun sumbangan tersebut mungkin tidak berkelakuan seperti mana yang kita harapkan. Dia sakitkan hati ke, dia tak ikut cakap ke sebagainya. Maka pada waktu itu yang perlu diberi perhatian oleh kita yang menderma ialah ampunkan ya, beri maaf kepada mereka. Jangan sampai diungkit-ungkit manna dan juga adha. Pasal manna ini ialah membangga-bangga, ini lawan kepada qaul ma'ruf ya. Orang yang suka bangga-bangga ni dia pasal tak dicakap, tak ada perkataan baik lain yang dia boleh ucapkan, jadi dia kenalah berbangga. Dan kalau orang yang adha, dia sakitkan hati orang, kerana apa? Kerana orang itu sudah menyakitkan hati dia, padahal saya dah sponsor, saya dah bagi gaji pada dia. Contoh bagi bos kan, bos dah bagi gaji, kadang-kadang bukan bos pun, yang bos tu ada bos atas lagi, tapi saya yang beri recommendation awak naik gaji. Perkataan itu tidak dibenarkan. Kerana apa? Kalau itu yang berlaku, maka ia membatalkan kepada pahala sedekah yang diberikan. Dan di hujung itu Allah menyatakan wallahu ghaniyyun halim Ustaz ya. Mengapa penting perkataan itu? Pasal sebenarnya Allah ni maha kaya. Maha kaya, Allah lah yang bagi kita rezeki. Tak layak kita pula yang nak kata bahawa abah yang cari, saya bos yang mencari rezeki, yang bagi awak gaji. Tak layak sama sekali. Kerana Allah yang maha kaya, kita ni amatlah miskin. Nombor satu. Nombor dua, halim ini adalah Allah ini amat penyantun. Allah ni amat sabar. Ramai je orang Allah bagi rezeki, tak cakap terima kasih pun. Allah bagi je oksigen, bagi je boleh makan boleh makan ayam goreng ke apa Ustaz ya. Masih lagi betapa bilion dalam dunia ini orang yang tak cakap terima kasih, tidak buat apa yang Allah suruh. Tetapi Allah ini halim, amat penyantun, amat penyabar. Allah tetap juga bagi pelajaran untuk kita apa? Kalau kita ingin dekatkan diri pada Allah, dapat ganjaran daripada Allah, kita kena ingat bahawa Allah yang paling kaya, saya tak kaya. Dan Allah amat penyabar, saya kenalah menjadi orang yang penyabar menghadapi kalau ada orang-orang, anak ke, staf ke, kawan ke, yang tidak berterima kasih menghargai apa yang saya sumbangkan. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama, resolusinya ialah jauhi sikap menyakiti dan mengungkit pemberian. Ya, itu perkara pertama yang perlu diberi perhatian. Ibu-ibu, ayah-ayah kena belajar. Ayah satu, ibu pun sama juga kan. Pasal dah banyak bagi masa untuk masak, mak dah masak 30 tahun. Jangan di-cancelkan pahala tersebut. Yang pertama. Yang kedua, banyakkan memberi untuk dapat kunci bahagia. Ya, dalam ayat 262 itu, untuk bahagia di dunia akhirat wala khaufun alaihim wala hum yahzanun ialah dengan infak. Dan yang ketiga, sentiasa memberi ucapan yang menyenangkan dan memaafkan. Ya, bagi ayah, ibu, bos yang memberi bantuan, yang memberi sedekah banyak dalam kehidupan, sila pastikan mulut dijaga kerana kita tidak mahu segala perjuangan 30-40 tahun kita terbatal. Dan inilah ayat yang kita akan baca lagi pada episod akan datang. Kita doa pada Allah SWT, Allah memberikan kita kefahaman tentang kaedah berinfak dengan cara yang terbaik. Bersama Ustaz Tirmizi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amalan yang kami lakukan, ya Allah. Terimalah salat kami, terimalah qiyam kami, terimalah Quran kami, terimalah infak-infak yang kami berikan, ya Allah. Kami sedar, ya Allah, itu semua adalah pinjaman semata-mata untuk kami, ya Allah. Untuk Engkau melihat kami sejauh mana kami bersyukur atas nikmat pemberian-Mu, ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk terus kami melaksanakan apa jua perintah-Mu, ya Allah. Dan bila kekuatan kepada kami untuk kami meninggalkan akan larangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas, ya Allah. Jauhkanlah kami sifat riak, ya Allah. Bersihkanlah hati kami daripada sifat riak, menunjuk-nunjuk, ya Allah. Apatah lagi menyakiti hati-hati pemberian yang kami berikan kepada mereka yang memerlukannya, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang luas, ya Allah. Dan kurniakanlah kepada kami sifat dermawan, sifat pemurah, ya Allah. Dan ya Allah, masukkanlah kami semua ke syurga-Mu, ya Allah. Dengan kemurahan-Mu, ya Allah. Dengan rahmat pertolongan-Mu, ya Allah. Dan ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi orang yang sentiasa berinfak tanpa menawal adha, tanpa menyakiti, tanpa mengungkit kepada apa yang telah kita sumbangkan pada jalan Allah, pada ahli keluarga, pada orang-orang yang memerlukan. Inilah nilai yang ingin kita bawa dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan menyumbang, ya, dan
sumbangan ini adalah fi sabilillah, untuk sama-sama kita bawakan Al-Quran setinggi mungkin di dunia ini agar ianya dapat dinikmati dan membina sistem nilai dalam dunia ini agar terbina syurga yang indah di akhirat suatu hari nanti, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang membincangkan bahagian akhir pada halaman 44 berkaitan masih lagi tentang sedekah. Bagaimana kalau si ayah, si ibu penat, kadang-kadang terkeluar perkataan mak dah banyak berkorban, adakah ia dibenarkan? Ikuti dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين